Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita akan sambung kita punya perbincangan berkaitan tentang aplikasi kafalah dalam institusi kewangan Islam semasa. Untuk kumpulan yang pertama, saya ingin menjemput kumpulan Nur Insyirah Humaira, Amirul Hakim bin Muhammad Zaini, Muhammad Wasik bin Muhammad Syukri, Anis Nabilah binti Azhari, Ahmad Fathi bin Asni Basri. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya tak? Boleh kan? Okay. Okay, tajuk kami adalah Shipping Guarantee SGI, iaitu Shipping Guarantee Islamic uh, daripada CIMB. Maksudnya adalah jaminan yang disediakan oleh satu pihak iaitu bank kepada pemilik barangan yang meletakkan atau mendepositkan barangan mereka dengan syarikat perkapalan. Apa-apa sahaja tuntutan yang dibuat oleh pemilik terhadap barangannya selepas itu mestilah dipenuhi oleh penjamin iaitu bank. Syarikat ini, contoh dia, syarikat ini menghantar barang ke kapal lain dan menggunakan CIMB sebagai penjamin. Maksudnya macam kita nak hantar barang, dan kita jadikan CIMB sebagai penjamin kita untuk hantar barang tu. Jadi apa yang kita nak, yang maksudnya kita punya tuntutan kita lah, apa yang syarat-syarat kita yang kita buat kat barang tu, mestilah bank tu mesti penuhi. Okay. Lepas tu SGI juga bukanlah satu produk pembiayaan tetapi berbentuk jaminan sepenuhnya. Faham? Okay. Lepas tu pihak bank akan mengenakan yuran atas perkhidmatan yang diberikan di bawah kontrak ujrah. Okay, dia adalah dia punya apa? Yuran dan fee and charge dia kan. Itu boleh baca kot. Okay. Lepas tu faedah dan ciri-ciri menggunakan CIMB sebagai penjamin. Uh, dia lebih cepat. Lepas tu jimat kos dan aliran tunai bertambah baik. Aliran tunai bertambah baik ni maksudnya macam apa? Kita boleh jual barang kita dengan cepat bila kita dah lepaskan, bila ia dilepaskan kepada anda dengan cepat. Maksudnya kita boleh jual barang kita dengan cepat bila barang kita dah lepaskan barang kita tu. Macam tu. Kita tak payah tunggu-tunggulah macam tu. Okay, seterusnya doktor kami ada slide satu lagi. Okay, fasih. Okay, baiklah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum semua. Okay, baik. Saya akan sambung. Okay, baik. Saya akan sambung untuk operasi jaminan perkapalan SGI lah. So, kalau kita lihat dekat sini, ada 4 bahagian iaitu bank ataupun pengimport, bank penjual ataupun pengeksport, pembeli ataupun pengimport dan syarikat perkapalan. So dekat sini ada arrow ataupun ada anak panah dan disertakan juga dengan nombor-nombor. Apa yang dimaksudkan nombor-nombor itu adalah kaedah ataupun susunan apa yang perlu dibuat oleh mereka inilah. Okay, so kalau kita lihat untuk yang pertama, iaitu yang pertama itu pembeli ataupun pengimport, di mana pembeli ataupun pengimport ini berhubung dengan bank yang menawarkan SGI dan memohon perkhidmatan tersebut. Kemudiannya, beliau dikehendaki memenuhi beberapa syarat lah, terutama dan prosedur-prosedur berkaitan pengeluaran SGI. Okey, so kalau kita lihat kepada nombor dua, iaitu pembeli ataupun pengimport pula, dia akan berhubung dengan syarikat perkapalan di mana pembeli dan pengimport ini akan mengemukakan surat jaminan bank SGI tersebut kepada syarikat perkapalan dan mengambil barangan yang diimportnya tanpa perlu mengemukakan bil muatan. Maknanya di mana surat jaminan ini dapat, iaitu daripada bank pengimport tadi. Yang mana bank pengimport tadi akan mengeluarkan surat jaminan perkapalan. Okay, so surat itu akan diberikan kepada syarikat perkapalan melalui pembeli ataupun pengimport. Okay, so yang ketiga pula, okay, kalau ketiga itu kita tengok bank penjual ataupun pengeksport itu menghantar bil muatan beserta dokumen. Oh, sorry ya, saya rasa saya tersilap sebenarnya. Tersilap arrow.
Sepatutnya bank penjual pengeksport itu nombor 3 tu dia ke sana. Dia ke sana. Dia terbalik arrow tu terbalik, sorry Okay, so yang ketiga, bank penjual pengeksport menghantar bil muatan beserta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan bank pembeli ataupun pengimport beberapa hari selepas itu. Manakala yang keempat iaitu bank pengimport akan bank pengimport akan mengemukakan dokumen-dokumen kepada pengimport untuk tujuan pembayaran. Okey. So okey, ada gerakan ke? Okey. So yang keenam, okey, langkah keenam itu pengimport mempunyai dua alternatif. Okey, iaitu sekiranya ia mempunyai tunai yang mencukupi, maka pembayaran terus dibuat kepada bank. Dan sekiranya tidak mempunyai tunai yang mencukupi, beliau memohon pembiayaan itu, beliau memohon pembiayaan daripada bank. Okay. So, langkah yang ketujuh itu adalah pengimport memperolehi dokumen-dokumen dan menyerahkannya bersama bil muatan yang telah diserahkan kepada syarikat perkapalan, dan beliau memperolehi semula surat jaminan perkapalan SGI. Dan langkah terakhir iaitu nombor 8 adalah pengimport memulangkan semula surat jaminan perkapalan kepada kepada bank untuk tujuan pembatalan surat jaminan tersebut. So itulah yang kita dapat lihat operasi jaminan perkapalan SGI. So kalau conclusionnya ataupun kesimpulannya, apa yang dimaksudkan dengan SGI ini adalah apabila kita nak post barang melalui kapal, kita menggunakan bank sebagai penjamin. Dan SGI itu yang dimaksudkan adalah bank Islam bukan nama bank Islam, tak, bank yang memenuhi syariat Islam betul Fazli. Macam tu. So rasanya itu saja. Jadi maaf salah silap atas kesilapan teknikal sebelah tadi. Jadi saya serahkan balik kepada doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Wasik. Jadi saya ingin menjemput kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan Nur Husna Naziha, Nur Saidatul Najiha, Nur Syamimi Irdina, Nur Insyirah, Nur Ashikin, Hanis Nashitah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kumpulan kami mendapat tajuk tugasan yang diberikan ialah skim kafalah muzaki, iaitu Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey, untuk pengetahuan semua, skim kafalah muzaki ini merupakan satu skim yang berbentuk sumbangan khairat kematian yang diberikan kepada waris pembayar zakat sebagai tanda penghargaan dan kasih sayang daripada Pusat Pengutan Zakat terhadap pembayar zakat yang telah melaksanakan kewajipan berzakat di Pusat Pengutan Zakat tersebutlah. Dan sumbangan khairat kematian ini adalah bertujuan untuk meringankan beban waris sekiranya berlaku kematian terhadap pembayar zakat. Jadi akan tetapi terdapat syarat dan terma dan syarat yang perlu diikut oleh waris apabila untuk memohon sumbangan khairat kematian ni, iaitu waris akan syarat dia iaitu waris akan membayar yang pertama, membayar zakat harta, bukan zakat harta sahaja, bukan zakat fitrah di PPZ setiap tahun dengan minimum bayaran RM50 setahun di semua saluran bayaran zakat. Dan yang kedua, pembayar yang membuat bayaran zakat harta dalam tahun kematian atau 1 tahun sebelum tahun kematian. Dan syarat yang ketiga adalah waris pembayar zakat hendaklah menghantar borang permohonan skim dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian. Okay, di samping borang permohonan tersebut, terdapat juga borang-borang lain seperti salinan dokumen peribadi untuk dihantar sekali untuk apabila permohonan dibuatlah. Dan yang keempat adalah bayaran selain daripada zakat harta tidak layak menerima skim ini. Seperti mana zakat fitrah, kalau pembayar zakat itu buat zakat fitrah, maka waris tak layaklah untuk memohon skim zakat kafalah ini. Dan yang terakhir adalah
Yang kelima, tempoh menunggu untuk permohonan lulus adalah selama 14 hari bekerja. Dan yang keenam, layak memohon sekiranya tarikh kematian 30 hari dari tarikh bayar zakat kecuali disebabkan kematian mengejut. Dan waris yang memohon zakat ni yang mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, beliau akan menerima pewaris akan menerima sumbangan sehingga RM3,000 iaitu yang diberikan oleh pihak Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan siapa yang layak memohon untuk skim kafalah ni? Ada dua golongan, iaitu waris yang terdekat dan juga pihak ketiga. Waris terdekat ni terdiri daripada suami ataupun isteri kepada si mati, dan kemudian ibu bapa kandung, ibu bapa angkat yang sah dari sudut undang-undang, dan kemudian anak kandung atau anak angkat yang juga sah dari sudut undang-undang, dan juga adik-beradik si mati. Dan yang golongan kedua ni adalah pihak ketiga tu yang dimaksudkan itu adalah selain daripada waris terdekat yang di atas lah. Begitu. Itu sahaja untuk skim kafalah muzaki daripada kumpulan kami. Mohon maaf atas segala salah silap dan kekurangan isi. Okey, terima kasih. Alright. Seterusnya saya ingin menjemput kumpulan Muhammad Al-Afiq, Nur Aimi Wahida, Nur Azma, Nur Atira Akila, Nurul Afidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dan rakan-rakan. Jadi saya wakil dalam kumpulan saya nak terangkan tentang Bank Guaranty ICIMB. Okay. Apa itu Bank Guaranty? Kita pergi kepada penerangan. Bank Guaranty ialah jaminan yang dikeluarkan oleh CIMB niaga di mana bank mengikat dirinya untuk membayar sejumlah nilai jaminan yang disenaraikan dalam biji. Biji ni maksud dia Bank Guaranty. Yang mana jika pelanggan itu yakni pemohon ingkar atau tidak memenuhi obligasi di bawah kontrak atau perjanjian dengan penerima jaminan. Dari segi keuntungan pula, kita boleh tengok kat sini yang pertama, dianya membantu pelanggan meningkatkan peluang, iaitu usaha yang memerlukan bank guaranty sebagai jaminannya. Mana peluang kepada pelanggan tu nak dapatkan keuntungan. Yang kedua adalah meningkatkan kredibiliti pelanggan, di mana pelanggan telah dijamin oleh bank untuk sesuatu kondisi tertentu sesuai klausa jaminan daripada bank, Okey, kita tengok gambar di sini adalah dari segi fee and charge. Apakah jenis-jenis produk dan perkhidmatan yang ditawarkan? Antaranya adalah pengeluaran dan pindaan, penggantian jaminan bank yang hilang, tututan jaminan bank. Dekat sini ada ditulis kat sini apa charge dia. 0.1% setiap bulan atau sebahagian daripadanya, minimum 100. Ini minimum 200 untuk jaminan bank memihak kepada imigrasi. Itu untuk pengeluaran dan pindaan. Untuk penggantian jaminan bank yang hilang, kadar rata adalah RM100. Dan untuk tuntutan jaminan bank, fee and charge dia kadar rata adalah RM100. Dan masa pemotongan untuk transaksi diproses. Mana proses transaksi itu berlaku hanya pada Isnin hingga Jumaat 4 petang hari yang sama. Yang terakhir adalah jenis-jenis bank guarantee. Dekat sini ada 7. Yang pertama bid tender bond, yang kedua advance payment bond, yang kedua payment bond, performance bond, yang kelima retention bond, yang keenam maintenance bond, yang ketujuh custom bond. Itu sajalah untuk kumpulan kami berkaitan dengan bank guarantee ICIMB. Okay, Dr. Baik, seterusnya saya ingin menjemput kumpulan yang seterusnya, iaitu kumpulan silap pula. Kumpulan Adha, Afiq Afnan, Ayuni, Ifah Irdina, Muhammad Firdaus dan Ahmad Mirza. Okey. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah hari ini kami semua akan membentangkan Al-Kafalah Bank Guaranty KBG daripada Bank Muamalat. Okay. Yang bermaksud penjamin yang diberikan oleh bank bawah konsep Al-Kafalah yang mana bersetuju untuk menjamin liability pelanggan ataupun pemohon. Jadi untuk lebih faham,
kita pergi ke poin yang bawah tu. Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pemilik sesuatu barang yang telah meletakkan ataupun mendepositkan barangnya dengan pihak ketiga di bawah al-kafalah. Jadi kita untuk apa ni yang kata untuk kontrak ni kita ada tiga ahli yang terlibat, itu pengimport, lepas tu bank, kemudian orang kata pengeksport ataupun syarikat perkapalan gitu. Okey, untuk SGI ataupun SGI ni Shipping Guarantee Islamic ialah kemudahan yang diberikan oleh bank kepada pengimport untuk pelepasan barang di pelabuhan tanpa mengeluarkan bil muatan asal. Ia hanya boleh dikeluarkan untuk dokumen yang dikeluarkan di bawah LC Bank atau pelanggan dengan kemudahan SGI yang diluluskan untuk dokumen kutipan. Jadi SGI ini sebenarnya dikeluarkan oleh bank yang dimohon oleh pelanggan ataupun pengimport. Okay, seterusnya mungkin kawan-kawan yang lain boleh Ahmad Mirza untuk faedah. Baik, faedah dia yang pertama adalah pengimport boleh mengambil penghantaran barang dengan segera. Maknanya syarikat yang mengimport tu dia boleh ambil barang dengan segera sebab apa dia ada jaminan daripada pihak bank. Yang kedua adalah pengimport tidak perlu menanggung cas penyimpanan yang berlebihan. Yang ketiga adalah membolehkan pengimport menjual barangan tanpa tangguh-tangguh. Saja faedah. Okay, seterusnya Adha mungkin boleh terangkan sedikit. Okay, kita cerita tentang cara proses shipping ni berlaku. Okay, contohnya pengimport, contohlah dia import barang daripada Korea. Okay, jadinya bila sampai dekat pelabuhan tu, bank muamalat akan keluarkan dokumen iaitu SGI sebagai menjamin barang tu untuk keluar awal, untuk didapatkan barang tu awal. Jadinya pengimport, yakni pelanggan ataupun pengimport tu dia tak ada delay dekat pelabuhan nanti. Jadinya dia boleh jual barang tu dengan segera. And then tu je lah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Kalau tak jelas boleh tanya. Macam tak habis ceritanya. Ya ke? Tak habis cerita ke? Okey, tak apa. Seterusnya, kumpulan yang terakhir. Kumpulan Nur Elisha, Nurul Izzah, Nur Alia, Kistuna Najia dan Nur Liana Natasha. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, boleh dengar suara saya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insyaAllah akan mewakili kumpulan saya untuk membentangkan berkenaan dengan bank garanti iaitu Al-Rajihi Bank, di mana Al-Rajihi Banking Investment Corporation ini telah melantik Marlene Kao sebagai pengarah hal ehwal korporat dan Moku Ramzia sebagai ketua transformasi dan pengurusan perubahan. Okey, jaminan bank ini ialah aku janji pembayaran yang diberikan oleh bank secara bertulis atas permintaan pelanggan untuk membayar jumlah wang yang dinyatakan kepada beneficiary apabila mengemukakan permintaan bertulis, di mana jaminan bank ini bertindak sebagai penjamin oleh Al-Rajihi Bank yang bersetuju untuk bertanggungjawab ke atas kewajipan kewangan pemohon, iaitu apabila ia dikeluarkan bagi pihak pelanggan untuk memudahkan lagi penggunaan produk atau perkhidmatan atau untuk mendapatkan kontrak dan instrumen jaminan yang dikeluarkan, di mana jaminan bank ini boleh ditawarkan kepada pelanggan dengan keluaran kemudahan pembiayaan. Okey, fakta berkenaan dengan Al-Rajihi Bank ni ialah syarikat pembangkitan Islam terbesar di dunia dan juga merupakan salah
satu pelaburan utama dalam persada niaga Arab Saudi, iaitu ia merupakan antara syarikat saham berusaha terbesar dalam negara tersebut di mana dengan modal berbayar berjumlah SR 6.75 bilion di mana ibu pejabatnya terletak di Riyadh dan terdapat 6 pejabat di serantau. Okey, kemudahan bagi Bank Al-Rajhi ini ialah merupakan suatu kemudahan pembiayaan tanpa jaminan yang ditawarkan untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi anda untuk berlandaskan syariah, di mana kemudahan ini ditawarkan kepada kadar yang tetap sahaja. Okey, konsep syariah yang digunakan dalam Al-Rajhi Bank ni ialah kontrak syariahnya ialah Al-Bai bi Doktor saya tak nak. Okey, iaitu Al-Bai bi Taman Ajil di mana anda dibenarkan untuk membayar bank harga jualan melalui ansyuran untuk suatu tempoh yang telah ditetapkan. Jadinya tujuan pembiayaan peribadi Al-Rajhi Bank ni adalah untuk menyediakan platform bagi mendapatkan wang tunai dan kegunaan peribadi. Sama ada untuk mengubah suai rumah atau memenuhi dana pendidikan anak, di mana kemudahan kami memenuhi tujuan tersebut. Okey, untuk kesimpulannya, Bank Al-Rajhi Bank ni merupakan dia berlandaskan syariah di mana dia menawarkan pada kadar yang tetap sahaja. Sekian itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Alia. Baik, telah tamatlah kita punya perbentangan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Baik. Okey, nanti saya akan upload di YouTube ya.